Okey Datuk, umum tahu tahun 2020 tahun yang sukar untuk semua sukan, tapi buat bola sepak pada pandangan mata Datuk sendirilah. Apa yang mungkin boleh Datuk simpulkan? Saya ingat ada dua kesimpulan. Pertama, tiada pertandingan antarabangsa untuk pasukan kebangsaan ataupun pasukan bawah umur yang telah ditangguh ataupun mungkin dibatalkan untuk international matches. Kedua adalah kita punya liga tempatan kita. Jadi kita tahu liga tempatan kita telah batalkan FA Cup dan liga bermain dalam keadaan satu pusingan dan Malaysia Cup dibatalkan di peringkat suku akhir. Jadi sudah tentu satu keadaan yang tidak begitu baik untuk bola sepak. Tapi kita perlu memahami bahawa COVID-19 ni meliputi pada semua industri. Jadi bukan hanya bola sepak. Jadi kita terimalah hakikat ni bahawa keadaan ini disebabkan kerana pandemik COVID-19. Datuk izinkan saya untuk fokus kepada aspek liga dulu. Bila mana Datuk sebutkan Piala Malaysia terpaksa dibatalkan pada waktu Datuk menjadi presiden first time sejak Perang Dunia Kedua, saingan ini terpaksa dibatalkan, memberi impak besar secara peribadi kepada Datuk dan juga FAM. Um, saya melihat perkara ni adalah satu takdir. Ini meliputi lebih daripada bola sepak. Makna dia pandemik COVID-19 ni macam katakan tak pernah terjadi terlampau lama dah yang terjadi, dan ini pertama kali saya selaku presiden ataupun seselum presiden ni pun tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Jadi kita kena terima. Bagi saya kena terima, ini ketentuan Allah SWT, dan kita telah membuat yang terbaik. Dan kalau kita kira daripada 16 Mac kita telah semasa lockdown tu kita telah batalkan keseluruhan semua pertandingan. Ini pertama dalam sejarah lah. Dan keduanya kita terpaksa batalkan di saat akhir Piala Malaysia. Jadi ini memang terjadi di dalam dalam satu keadaan yang luar biasa dan tak pernah kita impikan. Datuk, dilema tak Datuk bila sampai kepada keputusan nak batalkan Piala Malaysia tu? Ataupun memang satu keputusan yang mudah nak dibuat? Itu satu keputusan yang sukar dan tak pernah terbayang oleh saya maupun semua pemimpin bola sepak di peringkat kelab ataupun negeri ataupun peminat. Jadi tapi saya pergi lebih jauh kerana saya katakan saya menerima ni, kalau dikatakan mudah, ini ketentuan Allah SWT yang perlu kita terima dan kita manage keadaan ni sebaik mungkin. Jadi pengalaman yang berguna lah untuk kita semua. Datuk, kehadapan Datuk sebutkan bola sepak ni industri, fans kita lihat bola sepak ni sebagai satu industri, tapi mungkin pihak lain tak nampak bola sepak ni satu medium yang boleh membawa kepada keuntungan. Musim depan Datuk, daripada sudut pelabur, macam mana Datuk melihat bola sepak untuk kembali bangkit? Oleh kerana keadaan yang terjadi pada tahun 2021 ni, yang saya fikir kita tidak boleh salahkan mana-mana pihak. Keadaan ini terjadi pertama kali dalam situasi ni yang saya kira tak ada orang pun dalam zaman sekarang yang hidup sebelum ni pun yang pernah mengalami zaman macam ni, keadaan macam ni. Dan saya fikir bola sepak ni memang salah satu industri yang sukan yang melibatkan jumlah wang ringgit yang tinggi. Kalau kita lihat, kita contoh satu pasukan mungkin bajet hampir 10 million to 20 million, dan kita setiap saban tahun kita ada banyak pasukan di peringkat atas, Liga Super, Liga Premier, Presiden Player, dan banyak lagi selain daripada futsal. Jadi kita perlu melihat pada tahun 2021. Oleh kerana itu saya dengan rakan-rakan di FM dan MFL sering dan berbincang dengan Datuk Menteri Sukan, kerana kita bola sepak di bawah KBS, Kementerian Belia Sukan, untuk memenangi masalah ni pada tahun depan. Kerana kita tidak mampu lagi bila di saat akhir dibatalkan ni semua. Kerana selain melibatkan kos, melibatkan banyak faktor yang perlu MKN dan juga KM perlu lihat perkara ni semasa dalam meeting. Dan daripada awal Disember kita telah dijemput di dalam task force bersama KKM, MKN dan KBS, dan dengan usaha semua sama Menteri Sukan, kita dapat membawa sekurangnya 10% untuk tahun hadapan. Dan seperti mana Perdana Menteri kata, kita kena perlu hidup dalam norma baru dalam pandemik 19. Oleh itu bola sepak sukan ini yang profesional ataupun amateur
perlu hidup di dalam norma baru seperti mana industri lain, supaya kita tidak akan terjejas lagi atau kita akan kurang terjejas. Walaupun pada hakikat kita bermula dengan 10%, ada peminat kata mengapa tidak lebih. Jadi kita perlu pun sensitif dengan keadaan penyakit ni, dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa lagi terjadi atau mungkin kes ni akan berkurangan di masa akan datang, kita mungkin akan memohon lebih lagi. Tapi cukup saya ingat kita mula dengan 10%, dan kita ucap terima kasih pada kerajaan dan task force meeting untuk, dan juga especially dengan KBS, Menteri Sukan yang bersama-sama untuk membangunkan balik industri bola sepak yang terjejas. Tetapi kita belum dapat pulih sepenuhnya 100%. Jadi keadaannya akan menentukan. Itu Datuk sebutkan norma baru, tapi norma lama dalam bola sepak Malaysia ni, pasukan-pasukan yang berbelanja di luar pada kemampuan diorang, still ada masalah gaji lagi. Datuk rungsing dengan perkara ni, di mana pasukan-pasukan ada yang berhutang lagi, dan adakah Datuk berharap FA to FC adalah penyelesaian mutlak dia? Kalau kata daripada COVID ni, ini pun salah satu yang saya rungsing. Di dalam pertemuan dengan rakan kongsi mesyuarat baru-baru ni di MFL, dan juga kita punya meeting dalam Kongres IFM sebelum ni, dan saya kira more dengan rakan kongsi tim-tim yang daripada negeri ataupun di kelab yang sekarang menjadi FC, ada dua perkara yang perlu kita ingat. Pertama, saya tekankan kepada mereka, dan mungkin ada peminat mengatakan mengapa kadang-kadang presiden ni tak cakap dekat luar. Ada peminat mengatakan baru Datuk Hamidin nak bercakap, tapi mereka ni tak tahu apa kerja saya. Orang yang berada dalam klien saya FM MFL tahu apa yang saya buat pagi, petang dan malam. Kerana ada perkara ni saya tak boleh maklum pada umum. Banyak perkara ni semua tak boleh umum kat luar. Tapi cukup saya katakan penyakit tak bayar gaji ni adalah salah satu macam penyakit COVID juga kepada bola sepak. Ini perkara mustahak. Saya boleh katakan saya marah dengan mereka. Saya telah tegas kepada tim. Saya pun kepada pasukan yang pergi ke jadi FC ni, atau yang tahun ini ataupun tahun depan, memastikan mereka berbelanja mengikut bajet mereka. Kerana saya tahu mengapa kejadian beberapa tahun ini terjadi. Saya pernah nyatakan dalam tim, dan beberapa kali saya kata, saya cukup marah dengan pasukan-pasukan ni semua. Saya dah kata, kalau mereka tak boleh berbelanja lebih bajet. Tetapi saya tahu ada beberapa kesalahan yang terjadi tak bayar gaji ni. Salah satu dia, awal tahun dia telah buat bajet, tapi duit tu dia tak pasti. Dia mengatakan syarikat AB ni boleh bayar dengan syarikat ni, kena kerajaan negeri semua, tetapi sebenarnya 50% je mereka dapat. Jadi apabila mereka sign pemain foreign, jurulatih atau pegawai atau pemain tempatan, mereka dah commit dengan EPF income tax for 12 months. Jadi ini mereka sangkut. Ini yang tak pernah terjadi sebelum. Saya sering mengatakan, saya kira dari segi administration, saya rasa tahun 80-an, saya ingat dengan 90-an lagi baik. Dengan kalau macam ni, dari segi berhemahnya bajet mereka ni. Saya bawa tim Selangor hampir 18 tahun, dekat 20 tahun. Saya mengikut bajet. Kerajaan negeri bagi 5 juta cover semua dengan gaji kaki tangan, piala presiden, piala belia, futsal, dan juga dengan ni. Makna kalau ada tim lebih masa itu semua, tim tu semua. Jadi kita manage dengan belanjawan. Sebahagian yang terjadi beberapa tahun ni, mereka tidak mengikut kemampuan mereka, mereka telah berbelanja. Kerana saya tegaskan, apabila mereka sign pemain-pemain ni, keseluruhan ni, mereka dah tahu komit berapa duit mereka ada. Kalau dia bayar gaji tu RM50,000, dia kali kena 12 bulan, dia kena tambah EPF, income tax, betul. Tetapi di dalam income-nya, mereka assumption dia, ini boleh masuk, ni boleh 50% je yang boleh confirm, ini tak boleh. Jadi masa yang sebetulnya duit yang confirm masuk, itu yang patut bajet. Kalau dia surplus lebih, itu bonus untuk mereka. Kerana mereka tak boleh kira duit gate collection dengan yang lain-lain. Jadi inilah salah satunya ECP yang kita perkenalkan, Economy Control Program, dan juga tentang football club. Okey. Saya faham kadang-kadang peminat-peminat ini mengatakan, adakah FC ni satu jalan penyelesaian? Kalau tim ni masih lagi tidak mengikut ni semua, perkara ni separuh jalan pun akan terjadi. Pemisahan AFC ni adalah ketentuan yang dibuat oleh AFC dengan FIFA.
Kerana kita adalah negara yang terakhir untuk move kepada football club. Tapi sebenarnya pergi football club inilah antara ciri-ciri dia untuk lebih untuk MFL boleh melihat daripada kemampuan. Kerana dalam masa terdekat MFL akan mengumumkan jawatan kuasa FIB dia dan juga penswastaan kepada football club untuk menilai setiap pasukan setiap awal tahun kemampuan pasukan tersebut, dan kita gabung dengan Economy Control Program, mereka boleh belanja berapa banyak yang boleh mengikut kemampuan setahun yang sebelum. Jadi ini semua kita telah perketatkan. Tetapi lagi sekali, apa pun undang-undang yang kita buat yang ke arah ni semua, jika ada kelab yang masih lagi melanggar, kita kena ambil tindakan. Saya dah buktikan UKMFL dah tidak boleh lagi, dan saya akan buktikan akan datang mana-mana tim yang tak boleh dengan ni semua, kita akan ketepikan. Walaupun sekarang ni dah tak ada bertaraf negeri ataupun kelab. Dia bila bermula 2021 ni the FC ni akan affiliate to MFL, the FA akan direct kepada FAM. Jadi yang FC untuk kelab ni, mereka akan kita lebih educate dengan football club punya education tentang structure, di mana football club ni bertaraf seperti syarikat senang berhad. Jika mereka tak payah gaji semua, the chairman dan juga board akan dihadapkan ke mahkamah dan segalanya dengan itu semua. Jadi kita dah buat mana termampu semua, dan kita akan terus to educate dengan pasukan-pasukan ni. Tetapi saya memahami sebahagian daripada pasukan ni pun bekerja keras mencari kewangan. Sebahagian tu cukup lalai. Ada yang segelintir lalai just nak participate dengan ni. Jadi kita akan screen. Jadi awal tahun kita akan daripada jawatankuasa yang baru ni akan melihat balik keseluruhan untuk proses. Saya kira dengan pemindahan kepada football club ni yang menjurus kepada ke arah lebih profesional, yang mana requirement by AFC dengan FIFA, dan apa SOP-nya kita akan sekurang-kurangnya mengurangkan lagi yang tidak berbayar gaji. Yang tidak berbayar gaji ni adalah attitude pemimpin dalam kelab tersebut atau pemegang tu berbelanja daripada kemampuan. Jadi mereka cuba nak buat, dan sampai masa mungkin diorang akan pergi, dia lari dan dia tinggalkan kelab tu dalam keadaan ini semua. Jadi ini yang kita kena ketatkan semuanya prosedur yang ada banyak di dalam football club ni. Datuk, short, sweet and simple. Saya tahu macam Datuk sebutkan, the team is working very hard dekat belakang tabir. By start Liga 26 Februari nanti, adakah MFL or the league ada rakan penaja, rakan penyiaran? Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit. Setakat ni Unify Telekom memang bersama dengan kita lagi, dan kaki tangan ataupun pegawai saya di MFL tengah bekerja keras. Saya rasa insya-Allah Januari Februari sampai masa kita announce. Saya hanya boleh announce bila kita dah sign kontrak. Kita tengah buat dengan beberapa dengan semua, will announce. Ada beberapa perkara yang baru yang kita akan announcekan insya-Allah Januari Februari sebelum daripada liga, dan kita akan maklumkan nanti. Datuk, moving on kepada beberapa faktor yang Datuk cakap out of control, national team kita baik sini ataupun bawah umur tak dapat nak beraksi dalam F30 roadmap. Ada satu pertandingan untuk bawah 17 tahun kita, Piala Dunia 2021 dibatalkan. Apakah perincian perlu dilakukan kepada roadmap tu? Kita kena faham roadmap ni adalah tanda aras yang saya bawa dengan Exco CFN supaya kita tidak terkeluar ataupun kita tidak maknanya kita put untuk pegawai saya Exco dan kaki tangan saya fokus apa kita nak bawa sampai F30. Jadi kejadian ni satu luar biasa, makna dia team bread, makna dia bawah daripada 19 tidak dapat, dan FIFA telah batalkan, AFC pun dah batalkan kelayakan. Saya tahu pun futsal pun telah dibatalkan, beberapa youth punya under 16 pun dibatalkan. Di Bahrain di Bahrain AFC under 16 pun dibatalkan atas certain reason lah FIFA dengan AFC. Jadi itu kita akan put kita akan buat adjustment untuk F30 tersebut. Untuk national team masih tetap dijalankan pada bulan Mac ni, dan kita akan harap kita akan go through ataupun
paling tidak pun sekurang-kurangnya untuk second round untuk kita pergi. Kita ada lagi second round, tapi kalau boleh kita dapat layak pada first round ni cantik lah dengan apa semua. Jadi apa pun roadmap itu yang terjadi, kita akan put dia punya rekod dekat situ, makna dibatalkan, dan kita akan move forward yang selain tu. Datuk, sedikit on senior team, bila jadi macam ni, adakah itu advantage ataupun kekangan untuk senior team kita? Ini selalu orang kata ini saya tak pasti. Kerana kita dalam tahun 2019 tu mood kita tengah tinggi lah. Nak menang sikit tak ada. Jadi kalau kita tengok lawan kita UAE ni sampai dah 4 kali tukar jurulatih. Diorang pun ada training juga. Vietnam ni 2-3 kali, sekejap liga dia on, sekejap batal, dia on balik. Dia pun ada training. Kita pun akan training Januari ni start. Yang ini saya tak pasti makna keputusan tu akan tu. Mungkin disadvantage dengan kita kerana kita dah tolong tak ada ni semua, tapi tim lain pun, liga pun banyak juga yang tak dibatalkan. UAE dibatalkan ni, tapi tim national team ni dia ada training. Ini saya tak pasti. Jadi kita tengok bila perlawanan pertama pada bulan Mac nanti, mana tim terdapat pick up cepat perform, dia bagus. Kerana kita tahu kita lawan 3 tim yang tinggi dia punya mutu perlawanan dia. UAE, comeback balik dengan Vietnam, dan kita pergi Thailand. Itu saya tak pasti kerana tim lain pun ada problem juga. Saya dapat tahu daripada presiden mereka dengan ni semua, Thailand, Vietnam ni semua. Tapi Vietnam pun bersiap juga dengan ni. Jadi kita tengok macam mana kita punya advantage. Kerana selepas 2019 kita tak dapat gunakan Liridon. Now kita dah ada Liridon kalau katakan advantage. Tapi kita tim dah break, dan saya harap Januari dan first leg game 26 ni akan dapat main, dan kita berapa game dah tu terus untuk national camp training untuk kita terus lawan dengan UAE di UAE. Dan satu lagi di Paula memang yang kita jangkakan pada awal Mei, saya kira akan dapat 5 tahun dia konsekutif. That yang dalam perancangan kita, ini mungkin advantage di situ lah. So Liridon dah okey, tak ada sebelum tu 2019. Kalau betul di Paula kita dapat, that another advantage. That advantage lah. Jadi apa advantage kita dan juga disadvantage kita tak training ni, kita tak tahu compensate dengan tim lain ni. Mereka pun ada problem, saya cakap, dan tapi mereka pun macam UAE, dia pun bertambah lagi dia punya naturalized player dia juga. Jurulatih dia pun asyik bertukar. Jadi itu saya tak pasti. Jadi kita kena tengok match tu, mana place yang tengah ada betul-betul mood, dia dah masuk gear 1 untuk betul-betul nak main. Jadi ini macam saya katakan, kita kalau boleh tak nak lepaskan peluang ni, kita ada 9 mata, kita cuba untuk layak untuk kali ni. Kalau tak ada, kita kena pergi the second round of qualification pada bulan 9, saya ingat, dengan bulan 11-12. Datuk, mendengar Datuk touch on naturalized player sikit, mungkin ada Paula, Enric Dos Santos in the future, Gonzalo Cabrera. Datuk tak rasa kita memiliki lambakan pemain naturalisasi, sedangkan bakat lokal kita ada? Okey, perlu ingat nama-nama yang disebut Enric tu semua itu semua tak ada di dalam kita punya lagi. Itu mungkin untuk 2-3 tahun kerana mereka pun belum cukup 5 tahun. Kita mengambil dua ni, yang kita ambil ni kerana inilah yang 5 tahun. Nak cari yang 5 tahun bukan senang. Tetapi setakat ni FM sampai di Paula saja. Jadi kalau betul dalam FM-nya kita punya projek dan lainnya, 2 saja, di Paula dengan Liridon. Sumarih ni memang awal Pahang telah naturaliskan dia daripada kecil belajar sini. Dia ni bukan under naturalisasi daripada FAM. Dia ni daripada Pahang, dan FAM mendapat hasil pemain tersebut dan coach mengatakan dia layak untuk main national team. Jadi itu macam kita dapat bonus lah Sumarih ni. Tapi untuk program ni 2 saja. Di Paula dengan ni akan datang, kita tak ada decide lagi. Kerana kita pun kalau nak ambil pun, saya punya pandangan sampai 2030 ke, kita mungkin ambil 5-6 orang. Termasuk 2 lagi ni bukan banyak dengan lebih. Itu pun kita kena buat. Hanya dalam keadaan kita urgent, ini je pemain yang ada 5 tahun konsekutif. Selepas tu saya tahu tahun 2023 nanti banyak kalau dia berterusan. Enric 2023 itu 3 tahun lagi lah. Let that time tu siapa itu to decide lah sama dia nak ambil ke tidak. Enric, siapa lagi? Cabrera lagi, pemain daripada ada 2-3 orang. Romel daripada Melaka, dah tu dia masuk KL. Itu semua dia. Tapi that time masa tu biar FMPK kan sama dia perlu nak ambil.
Makna pemain lokal atau peminat tak perlu nak khawatir. Kita kalau ada pun takkanlah lebih daripada, takkan boleh lebih daripada 7-8 orang, itu dah pun dah banyak lah dengan semua. Jadi ketika ni kita tengok dua ni dan kita tengok impak dia macam mana. Dengan keadaan sekarang ni untuk menguatkan ni semua. Tetapi untuk FM setakat ni dua je dulu. Dan yang akan datang pun saya tu 3 tahun lagi boleh. Because dong belum mereka baru 3 tahun, baru nak masuk ada 2 tahun. Dan semua. Datuk, back to FTT, saya tak tahu saya boleh sebut nama orang ni lagi kat sini. Peter Deru, Okay. Datuk mungkin dah tengok interview dia, di mana dia buat luahan hati. Tempoh jangka masa terdekat ni, apakah akan ada pengganti dia dan adakah pengganti itu Datuk Ong Kim Swee? Saya perlu mengatakan bahawa Peter ni dia kontrak dia habis hujung tahun ni. Saya dah bincang dengan dia. Dan dia pun bersetuju dan dia pun yang nak pun juga untuk tak nak lanjutkan, dia nak pergi tempat lain. Okey dengan ni semua. Sebenarnya FM dengan Peter dulu tak ada apa-apa isu. Dia seproses sama jadi ketua Jurati Kebangsaan macam Tan Chen Ho, anybody kontrak habis we negotiate. Ada certain yang kita tak boleh dengan ni ataupun ada certain requirement daripada komiti nakkan something. Dia melibatkan banyak perkara. Jadi tapi sebenarnya kita tak ada apa-apa isu dengan Peter dulu. Saya pun tak ada dengan ni. Kita akan announce minggu depan. Okay. Siapa pengganti dia bermula 1 bulan. Lokal Datuk? Or foreign juga? Nanti kita announce. Datuk sedia maklum, Datuk sangat dekat dengan peminat bola sepak tanah air, disenangi dengan rakan-rakan. Bila Datuk dicanang untuk kekal terus menajuk FM menjelang Kongres next year, apa perasaan Datuk? Saya dah nyatakan perasaan saya masa last Kongres. Apabila mereka secara surprise memberi sokongan terbuka pada saya, pada semua dengan ni. Walaupun dalam dunia ni, manalah ada orang nak suka 100%. Kan? Ada dengan apa semua. Itu biasa. Saya sampai masa dia, saya akan beritahu sama ada saya nak renew atau tidak. Kemudian tu sebenarnya terbuka. FM ni bukan hak sesiapa. Hak ahli gabungan, hak peminat dengan ni semua. Kerana saya selalu mengatakan tempat nak jadi Presiden FM ni bukan macam dulu. Tempat ni orang nak lihat kejayaan, orang nak lihat perkembangan, mengikut arus bola sepak sekarang, arus media, kita punya peminat. Kita ada banyak peminat dekat luar yang datang stadium ada, peminat di luar pun ada, peminat dalam sosial media pun banyak. Kita ada banyak blogger, itu semua diorang ni ikut bola. Jadi saya suka tengok mereka punya statement dengan ni semua. Jadi kita kena melihat ni semua. Jadi proses ni proses biasa. Kalau ada orang nak bertanding dan apa semua ini terbuka. Sama juga macam sebelum masa Tengku Mahathir Johor tinggalkan. Jadi macam saya kata, saya tak ada terfikir nak duduk tempat kursi ni. Jadi lagi sekali saya serah kepada rakan-rakan yang ada ahli gabungan lah. Dia nak calon saya ke tak calon. Kalau katakan tak calon pun tak apa, saya pun boleh berehat dengan ni semua. Ini betul dengan apa semua. Jadi tak ada masalah, kerana nak memegang jawatan ni bukan senang. Kita peminat ni, bola sepak nombor 1 ni, kita nak menjaga keuangan, prestasi pasukan kebangsaan, nak manage semualah, media, sponsorship, semua banyak. Kita punya talian dengan government, talian dengan fan, talian kita dengan Liga Gabungan, dengan AFC dan FIFA. Connection ni semua bukan senang nak dapat. Jadi yang tentang tu saya selalu cakap ucap terima kasih lah. Siapa yang bagi sokongan ni, saya ucap terima kasih. Tapi bila sampai masa nanti kita decide. Datuk, soalan terakhir, tahun depan bermula dekad baru untuk bola sepak kita. Apa mungkin yang boleh peminat harapkan dan apa harapan Datuk sendiri? Saya betul-betul mengatakan bahawa saya punya idaman lah, tapi saya tak tahu dapat, tapi saya akan usaha lah. Pertama, saya nak layak ke Piala Asia. Ada peminat mengatakan FM terdesak. FM bukan terdesak. Saya memang nak layak. Memang kita nak pergi tempat tersebut. Kadang-kadang ada peminat ni bila kita berusaha sungguh, FM terdesak. Ini bukan saya baca semua komen orang tu. Dengan apa semua. Kita nak bekerja keras lah. Lepas tu kita berserah kepada Allah SWT. Kerana kita berusaha. Bukan hanya peminat, saya ramai pemimpin pun nakkan kita layak ke Piala Asia. Kerana tak pernah terjadi dalam struktur baru ni. Kita pernah layak dulu Piala Asia, dia tak ada kelayakan, dia terus masuk je. Ini kelayakan ni kita tak pernah masuk. Dan dah tentu saya nak layak untuk first round ni. Kerana ranking akan dapat diperbaiki,
kita akan masuk second round bertemu dengan Korea, Japan, Australia ni semua yang tak pernah terjadi. Makna dah last round ke World Cup. Makna dan bila saya dah layak tu, itu impian saya dan kita dah layak ke China 2023 Piala Asia. Jadi kalau tak dapat the first round ni, kita kena pergi second round yang kita pun belum tahu pasukan-pasukan ni pun mungkin juga baik dan juga kita untuk slot 12 lagi pasukan. 12 lagi pasukan. Jadi saya nak layak dan kita dapat bertemu dengan Korea, Japan ni semua. Dan ranking kita naik dan makna kita dapat memetabatkan bola sepak kita lah. Kerana saya tahu bola sepak negara ni, liga lah dengan ni semua spirit dia national team. Di samping kita nak pastikan liga kita ni dijalankan secara profesional dengan terbaik lah dengan ni semua. Jadi tapi dia punya apa ni katakan, dia punya ibu segala bola sepak ni bila pasukan kebangsaan ni menyelah di peringkat antarabangsa. Jadi selain itu saya punya ni, saya tolak dulu Piala AFF, saya nakkan layak lah untuk first round ni. Kalau tak dapat pun second round. Kalau dah tak dapat lagi, kita berserah lah. Tapi kita bekerja keras kat arah tersebut. Tapi macam nak katakan tadi, kita tak pasti that COVID-19 ni apabila 1 tahun tak boleh bermain ni, adakah advantage dengan kita tak disadvantage? Saya pun Allahuakbar. Saya tak pasti. Pasal negara pun problem juga. Jadi saya tak pasti. Adakah nanti insyaAllah kemasukan di Paula ni membantu bahagian depan dan juga Liridon ni akan itu saya nampak ada advantage lah pasal dia delay. Saya nampak dia kata. Tapi bulan 3 dia tak boleh main lagi. Bulan 6 nanti last game lawan Thailand dia boleh main. Kalau semua proses dia berjalan dengan lancar. Dengan itu semua. Jadi itu memang harapan saya. Di samping saya nakkan Liga Malaysia ni dijalankan seberapa cantik atau seberapa meriah yang boleh secara yang lebih untuk pada peminat. Saya tengok banyak peminat-peminat memang Liga Malaysia ni kerana kualiti kat sini akan melahirkan pemain yang kualiti untuk pasukan kebangsaan. Tapi the highest note that national team saya nakkan dia menyelah di peringkat ni dan kalau itu naik, mana itu very good. Saya happy untuk saya dengan FM ataupun semua peminat. Kerana kita bermain the second round, the last sebelum masuk World Cup, kita bertemu dengan tim-tim besar dekat sana. Dan advantage akan kita banyak. Ranking naik, kita pun banyak advantage dengan semua. Dan mood bola sepak di Malaysia tu bagus.